Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GWN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika audio saya jelas, minta bantu mesej untuk memaklumkan kepada saya. Hari ini saya ada satu pencerahan yang agak menarik, pendek tapi menarik, dan saya rasa anda semua perlu ambil perhatian dan bantu tularkan. Okey. Jadi kita sudah lihat apa yang berlaku dalam Perhimpunan Agung UMNO. Zahid telah membuat parti UMNO seolah-olah ianya parti dia sendiri, malah secara efektif UMNO kini sudah menjadi parti Zahid, bukan parti Keramat Melayu. Okey. Mana ada parti di mana jawatan presiden dan timbalan presiden tidak boleh dipertandingkan secara paksa? Mana ada? So, parti ini sudah menjadi satu parti diktator. Tetapi tahukah anda bahawa pertandingan jawatan presiden dan timbalan presiden sebenarnya tidak boleh dihalang? Benda ni sebenarnya sudah diakui oleh Hisham Jalil sendiri apabila dia berkata, sekalipun apa jua usul yang telah diluluskan atau akan diluluskan ya oleh Perhimpunan Agung UMNO, tetapi tidak boleh halang cabaran terhadap jawatan presiden. Okey. Apa yang Hisham kata betul, dan Hisham memaklumkan bahawa perlembagaan UMNO tidak akan dipinda. Maknanya Hisham secara tidak langsung mengaku apa yang telah saya beritahu selama ni, iaitu selagi perlembagaan UMNO tidak dipinda, tidak ada mana-mana platform, sama ada majlis tertinggi ataupun PAU, yang boleh mengatasi perlembagaan UMNO dan memberitahu bahawa jawatan presiden tidak boleh dicabar. Memang Perhimpunan Agung UMNO adalah platform penentu dasar yang tertinggi yang tidak boleh dicabar. Tetapi apa jua yang ditentukan semestinya wajib bersesuaian atau tidak menentang perlembagaan UMNO, tidak mengatasi perlembagaan UMNO. Jadi memandangkan perlembagaan UMNO memerlukan jawatan presiden dipilih 3 tahun sekali, dan memandangkan perlembagaan UMNO membenarkan mana-mana ahlinya yang aktif untuk menjadi calon bagi jawatan-jawatan yang dipertandingkan, dan memandangkan perlembagaan UMNO tidak ada mana-mana syarat yang menidakkan hak itu, maka keputusan Perhimpunan Agung UMNO di mana usul agar jawatan presiden tidak dipertandingkan itu telah diluluskan. Keputusan itu sebenarnya tidak sah dari sudut maknanya tidak boleh paksa sesiapa untuk tidak bertanding. Ya, sekalipun ada seorang yang bertanding menentang presiden, dia tidak melanggar perlembagaan parti, dia telah tidak melanggar melakukan apa-apa kesalahan dan tidak boleh diambil tindakan. Jadi perkara ni saya tahu, semua tahu, Zahid pun tahu. So mengapa dia buat Perhimpunan Agung UMNO? Untuk meluluskan satu usul yang sememangnya tidak boleh halang sesiapa mencabar presiden. Okey, jawabnya mudah. Ianya untuk memberi persepsi kepada sesiapa yang ingin mencabar presiden bahawa jika anda cabar sekalipun, anda akan kalah. Itu sahaja fungsi dia. Sebabnya kalau kita lihat sehari sebelum undian dibuat, tepukan gemuruh dalam Dewan bila dicadangkan agar jawatan presiden dipertandingkan. Tiba-tiba keesokan harinya bila ikut undi suara, ianya memihak kepada Zahid. Dan kemudian Khairi Jamaluddin menerbitkan bukti video ada pengundi hantu. Okey. Jadi tak apalah, semua ni sudah berlaku. Sekarang ni orang tertanya-tanya, mengapa Zahid buat semua ni sedangkan dia tahu benda ni akan musnahkan UMNO? Cuba anda fikir, kalau anda kata benda ni akan musnahkan UMNO, kalau anda tahu, saya tahu, awak fikir Zahid bodoh dia tak tahu? Dia tahu benda ni memusnahkan UMNO. Dia tahu dalam PRN mungkin UMNO tidak akan dapat kerusi ataupun akan kalah PRN. Dia tahu PH mungkin akan kalah PRN. Jadi mengapa dia buat semua ni? Anda lihat, Khairi Jamaluddin tidak melakukan apa-apa kesalahan dengan menerbitkan bukti video. Tetapi sudah keluar kenyataan bahawa Khairi akan dipanggil lembaga disiplin. Zahid tahu benda ni akan memarahkan ahli UMNO, tapi dia buat juga. Dia tidak kisah. Sebenarnya dia tidak kisah apa yang anda kata,
anda benci dia ke apa, dia tidak kisah. Jadi kenapa dia tidak kisah? Okey. Sekarang kita bincang kenapa dia tidak kisah. Semalam Ismail Sabri mencadangkan agar ROS meneliti keputusan usul Perhimpunan Agung UMNO di mana jawatan Presiden tidak dicabar. Sebenarnya tak perlu ROS teliti. Saya dah beritahu, jawatan ni memang boleh dicabar kerana keputusan ni sekadar cadangan sahaja. Ianya tidak boleh dijadikan satu keputusan mutlak yang boleh memaksa ahli untuk tidak bertanding jawatan Presiden kerana ia menentang perlembagaan parti. Tapi tak apalah, Ismail Sabri kata nak pergi minta ROS rujuk. Okey, katakan ROS rujuk. Kalau kita lihat sejarah di negara ni, ROS lazimnya memihak kepada orang yang berkuasa. Sekarang Zahid berkuasa, dia timbalan Perdana Menteri. Kalau anda tanya saya jangkakan ROS akan memihak kepada Zahid Hamidi. Itu jangkaan saya. Jadi sekarang lepas ini, apa yang Zahid akan buat, okey, akan berlaku Perhimpunan Agung UMNO khas. Saya dengar akan berlaku minggu ni ke minggu depan, tak tahulah, tapi akan berlaku Perhimpunan Agung UMNO khas. Seperti juga dalam Perhimpunan Agung, sebelum berlaku usul tidak boleh tentang Presiden, Zahid kata dia berani. Dia akan berani berdepan dengan siapa yang nak cabar dia. Hari ini kata berani, esok tiba-tiba diusulkan jawatan Presiden tidak dicabar dan kemudian diluluskan. Dan Zahid tiba-tiba berubah. Dulu dia kata dia berani menentang sesiapa yang nak mencabar dia. Sekarang tiba-tiba Zahid mempertahankan keputusan delegasi dan berkata itu yang Akaumbi hendak. Jadi Zahid boleh ubah keputusan dia dan menjaja nama Akaumbi. Dia kata itu yang Akaumbi nak. Bukan saya nak, Akaumbi nak jawatan Presiden tidak dipertandingkan. Jadi esok bila berlaku Perhimpunan Agung UMNO khas, Zahid boleh menggunakan taktik yang sama, helah yang sama. Dia guna Isham Jalil untuk beritahu Perlembagaan UMNO tidak akan dipinda. Tapi tiba-tiba kemudian ada seorang akan berdiri dan berkata Perlembagaan UMNO perlu dipinda untuk memberikan kuasa kepada MKT untuk halang sekiranya perlu jawatan Presiden dipertandingkan. Jadi Zahid boleh kata bukan saya yang nak, ini seorang dah usulkan, jadi kita undi. Kemudian bila berlaku undi, katakanlah ada pengundi hantu. Kemudian usul itu diluluskan. Maknanya Perhimpunan Agung khas luluskan usul untuk pindah perlembagaan supaya MKT diberi kuasa untuk halang sesiapa mencabar Presiden sekiranya perlu. Kemudian anda tanya Zahid akan beritahu. Hari itu Isham Jalil dah beritahu memang tak nak pindah. Tetapi apa nak buat, ada orang cadangkan, jadi kita undi. Dan undian menunjukkan itulah yang Akaumbi hendak. Kemudian dia cepat-cepat pindah perlembagaan, memberi kuasa kepada MKT untuk halang sesiapa dari cabar Presiden. Kemudian katakan benda tu dihantar ke ROS. Okey? Saya jangkakan ROS akan memihak kepada Zahid. Jadi ROS mungkin akan membuat keputusan cepat untuk meluluskan pindaan itu. Tetapi ROS akan melengah-lengahkan permintaan agar usul agar Presiden tidak dipertandingkan itu disiasat itu. ROS akan melengah-lengahkan komplain-komplain ataupun rayuan-rayuan daripada mana-mana pihak untuk siasat kesahihan usul itu. Dalam pada ROS sedang menyiasat, setelah perlembagaan dipinda, Zahid cepat-cepat buat pemilihan UMNO dan Zahid kekal sebagai Presiden. Siapa nak halang? Okey. Dan sekarang kita berbalik kepada soalan, Zahid tahu ini akan memusnahkan UMNO. Zahid tahu BN akan hancur terus pada PRU 15. Jadi mengapa Zahid buat semua ni? Okey. Sebenarnya kalau anda lihat, Pakatan Harapan sebelum ni di bawah Anwar Ibrahim pun banyak melakukan benda-benda yang Zahid sedang lakukan. Di dalam PKR, Anwar cantas orang ni, pecat orang tu. Sampai bila buat pemilihan PKR, tak sampai pun 15% yang keluar mengundi kerana mereka meluat dengan PKR. Orang Melayu meluat dengan PKR. Tetapi pada PRU 15, perasan tak, seluruh kaum Cina dan India menyokong Pakatan Harapan,
menyebabkan PH dapat 82 kerusi. Jadi PH dah maksimum dah 82 kerusi, tak boleh lebih dari itu sebab Melayu tolak PH. Dia dapat sokongan hanya 11%. Itu pun sekarang saya kira selepas Melayu sedah dah dikencing, Melayu semua dah tak bersama PH. Tapi dia dapat 82 kerusi atas sokongan China dan India. Jadi dia tak ada sokongan Melayu. Kalau dulu PH dia ambil ikon dari UMNO, iaitu Tun Mahathir, untuk tarik penyokong Melayu. Dia dapat tak banyak. Dia dapat mungkin daripada penglibatan Mahathir, mungkin dia dapat 15 hingga 20% tambahan pengundi Melayu. Tetapi itu sudah cukup untuk memberi PH majority. Jadi sekarang Melayu benci PH. UMNO juga majority penyokong dia sudah tidak mahu lagi terima parti itu. Tetapi dalam 100% penyokong tegak UMNO, saya kira mungkin 10 hingga 15% masih kekal dengan UMNO. Ya. Itu yang PH nak. Tetapi kali ini dia tidak tarik ikon macam Tun Mahathir. Kali ini Anwar sudah ada rakan baik, iaitu Zaid Amidi. Jadi bagaimana jika saya beritahu kamu bahawa Zaid tahu semua ini akan memusnahkan UMNO, tetapi rancangannya adalah supaya PKR dan UMNO bergabung. Dan bila pergabungan itu berlaku, apa yang diperlukan hanya 10 hingga 15% pengundi UMNO. Tidak lebih dari itu. Ya. Tidak lebih dari itu. Kemudian cepat-cepat mungkin tahun depan ataupun hujung tahun ni cetus PRU 16 dan cuba agar PH dapat majority. Ya. Sebab anda lihat Zaid tak kisah. Dia tak kisah orang marah dengan dia. Dia tahu orang marah dengan dia bila dia buat benda-benda ni, dia tak kisah. Dan sejarah telah membuktikan Anwar pernah cuba untuk kembali masuk ke dalam UMNO dengan bantuan pihak-pihak ni seperti Zaid. Jadi Anwar dulu ada bukti menunjukkan dia ada keinginan untuk masuk balik UMNO. Jadi adakah itu perancangan Zaid seterusnya? Sebab kita lihat Perhimpunan Agung UMNO, Zaid membuat sesuatu yang anda tidak jangka. Dia beritahu dia tidak takut untuk dicabar. Tetapi kemudian dia jaja nama akar umbi, dia kata itu yang akar umbi nak, tak dicabar. Kalau anda lihat, Zaid selalu membuat benda yang anda tidak jangka. Dia selalu menipu. Kononnya tak kerjasama dengan Anwar dengan DAP, tapi sebelum PRU lagi sudah terbukti, terdedah komplot di mana Zaid membuat perutusan rahsia kepada Agong, menipu Agong. Kononnya semua MP BN sebelum PRU 15 sokong Anwar. Dan dia ulang benda tu selepas PRU 15. Jadi dia ni pandai menipu, pandai membuat benda yang anda tidak jangka. Anda tidak boleh fikir dia akan lakukan. Dan jika anda lihat sekarang, dia tidak suka UMNO. Dia tidak kisah UMNO ni jatuh ke tidak. Jadi apakah itu perancangannya? Iaitu untuk gabung UMNO dengan PKR supaya sekurang-kurangnya 10 hingga 15% undi Melayu akan bersama PH. Kemudian bubar parlimen, buat pilihan raya, PH dapat majority. Adakah itu perancangannya? Fikir-fikirkanlah. Walaupun saya rasa sekiranya itu perancangannya, saya rasa ianya akan gagal. Kerana pengundi Melayu akan tolak terus UMNO dengan PH. Tetapi ada kemungkinan ia boleh berjaya. So, fikir-fikirkanlah. Ya. Cadangan saya, MP UMNO ni sedar-sedarlah bahawa UMNO tidak boleh diselamatkan. Tidak ada guna berjuang bagi satu parti di mana anda sebenarnya tidak boleh berjuang. Anda sebenarnya tidak ada kebebasan demokrasi untuk memimpin bangsa. Anda hanyalah kuli, anda hanyalah hamba kepada Zaid. Saya cadangkan MP UMNO yang benar-benar sayangkan bangsa, lompat parti. Masuk sama ada GTA atau masuk sama ada Perikatan Nasional, dan kosongkan kerusi di Dewan Rakyat. Buat perjanjian dengan GTA ke dengan Perikatan Nasional atau kedua-duanya sekali, bahawa kerusi-kerusi yang anda kosongkan itu andalah yang akan bertanding pada PRU, pada pilihan raya kecil seterusnya. Dan kemudian menang balik kerusi ini, anda pasti menang, tetapi di bawah parti baru. Pinggirkan UMNO. Sebab Zahid nak bawa UMNO ni karam. So itulah penjelasan saya.
Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.